Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Seram Santai. Dan kali ini dalam siri cerita seram Khamis malam Jumaat, Syafa nak kongsikan dengan anda beberapa kisah seram pemandu teksi. Dan juga sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kepada anda yang mungkin baru pertama kali mendengarkan kisah seram di channel ni. Untuk anda tidak terlepas mendengarkan kisah-kisah seram yang Syafa bakal upload daripada masa ke semasa. Okey, sebelum Syafa menceritakan kepada anda tentang kisah pemandu teksi, Syafa teringat tentang satu kisah yang dialami oleh seorang pemandu Uber pada permulaan orang cakap teksi yang kita request ataupun kita nak naik teksi, kita pesan melalui aplikasi iaitu Uber. Di mana ada satu kisah yang dialami oleh seorang pemandu Uber ni, yang mana dia cakap dia menerima satu pesanan, yang mana pesanan itu sebenarnya datangnya dari sebuah tanah perkuburan. Bila dia pergi, rupa-rupanya lokasi tersebut adalah sebuah lokasi tanah perkuburan. Dan ada satu komen, ada juga komen-komen yang siapa baca yang menyatakan mungkin ada orang yang duduk dekat kawasan tu, kemudian dia pesan melalui aplikasi, dan kemudiannya selepas itu dia pun beredar daripada lokasi yang dia pesan tu, iaitu sebuah tanah perkuburan. Mungkin dulu orang cakap mula-mula kan aplikasi tak canggih macam sekarang. Sekarang ni kita order Foodpanda pun kita boleh tengok kita punya rider tu ada dekat mana, dah nak sampai ataupun belum. Okey. Untuk kisah yang pertama ini, kisah yang menjadi trending Twitter dekat Indonesia pada tahun 2017, di mana kisah ni diceritakan oleh seorang pemandu e-hailing yang orang cakap kan, iaitu kalau dekat sana dekat Indonesia ni dia lebih kepada taksi online ataupun ojek online. Dan mana mereka yang menjalankan ojek online, kalau ojek online ni dia motosikal, dia under Grab juga, tak salah Syafa, di bawah syarikat Grab juga, tapi dia bermotosikal. Di mana sebelum pemandu teksi yang ceritakan kisah dia ni bertukar ataupun beralih kepada membawa teksi online, dia bawa teksi konvensional, di mana terpaksa mencari pelanggan sendiri. Nak jadikan kisah, satu malam ni pemandu teksi ni dia nak cari pelanggan. Kemudian dia ambil keputusan untuk lalu dekat depan hospital, mana tahu kat situ dia boleh dapat pelanggan. Lepas daripada tu, dia lalu je, ada seorang wanita tengah dukung anak. Lebih kurang anak dia ni lebih kurang 7-8 tahun macam tu. Tahanlah teksi pemandu teksi ni. Kemudian dia masuk, pemandu teksi ni tengoklah, tengok muka budak yang dia anak perempuan ni pucat, mungkin sakit lah, sebab itulah perempuan ni bawa datang hospital. Kemudian perempuan ni cakap, kalau jumpa minimat tolong berhenti, sebab dia nak pergi ambil duit. Sepanjang jalan perempuan ni menangis. Jadi pemandu teksi ni malas nak tanya kan sebab apa dia menangis. Mungkin bagi pemandu teksi ni dia anggap mungkin dia sedih kot anak dia sakit macam tu kan. Bila sampai dekat minimat, perempuan ni turun, wanita ni turun pergi ambil duit, masuk dalam minimat tu. Kemudian secara dia rasa macam pemandu teksi ni, dia rasa macam bau dia dicuit daripada belakang. Budak perempuan tadi, anak kepada wanita ni yang tadi sepanjang jalan tidur, bangun, ucap dekat pemandu teksi ni, terima kasih sebab sudi hantar dia dengan mak dia balik. Dan anak kepada perempuan ni pun mendoakan pemandu teksi ni dimurahkan rezeki. Jadi bila dah masuk, perempuan ni masuk, selesai ambil duit, dah nak balik ke nak teruskan perjalanan lah, nak ke rumah perempuan ni. Bila masuk saja ke dalam masuk lorong tu, pemandu teksi ni dah nampak satu kayu yang diikat dengan kain. Itu menandakan bahawa dekat kawasan tu ada kematian di salah sebuah rumah di situ. Kemudian pemandu teksi ni pun berhenti di hadapan perempuan ni. Dekat depan rumah perempuan ni dah ramai orang. Dah ramai orang yang menangis-nangis macam tu. Perempuan ni pun, wanita tadi pun cakap sebentar je nak masuk hantar anak dia dekat suami dia. Perempuan tu patah balik nak bayar tambang.
Biasa nak bayar masa nak bayar tambang tu, wanita tu bagi lebih. Dia bagi lebih dekat pemandu teksi. Jadi pemandu teksi ni tak nak terima lah. Dia cakap tak apalah. Lagipun jalan tak sibuk. Dia cakap walaupun jauh, jalan tak sibuk, dia tetap ambil tambang dalam kadar yang sepatutnya lah. Dia tak nak, walaupun perempuan ni nak bayar lebih, ditolak. Dalam keadaan perempuan ni menangis, kemudian perempuan ni bagi tahu secara berterus terang. Dia bagi tahu bahawa saya minta maaf dekat encik sebab saya tadi bawa jenazah anak saya. Saya tak mampu untuk sewa van jenazah. Kalau saya bagi tahu cik pada awal yang anak saya tu dah meninggal dunia, mungkin cik tak nak bagi saya naik teksi cik. Jadi terus pemandu teksi ni pucat. Kan masa perempuan ni turun pergi minimart tu, anak dia ni bangun ucap terima kasih. Kemudian dia mendoakan pemandu teksi ni murah rezeki. Memang dia pucat gila lah muka pemandu teksi ni. Selepas daripada itu, memang benar memang betul-betul lah pemandu teksi ni dia mengakui bahawa memang rezeki dia mencurah-curah banyak pelanggan yang naik teksi dia ni. Dan ada lagi satu kisah. Kisah ni tentang seorang pemandu teksi yang bawa pelanggan pada waktu. Kalau yang ni kisah yang pesanan dia ambil, orang cakap yang online lah, guna aplikasi lah yang zaman sekarang ni banyak orang guna kan. Yang mana seorang ni lebih kurang malam lah, lebih kurang pukul 12 macam tu, pemandu Grab ni lah, kita senang sebut cakap pemandu Grab lah kan. Okey, pemandu Grab ni terima satu pesanan untuk bawa seorang wanita ni untuk pergi ke satu daerah yang mana perlu melalui sebuah tol. Jadi sepanjang perjalanan dia nampak je penumpang dia ni ada kat belakang. Perempuan ni ada kat belakang, penumpang dia ada kat belakang. Dia cakap dekat penumpang dia, cik, nanti duit tol ni saya akan cas dalam duit tambang cik lah kan. Dia cakap macam tu. Bila sampai je dekat tol, melepasi sahaja tol, penumpang wanita tadi yang sepanjang jalan yang ada dekat dalam ataupun duduk dekat belakang tempat duduk tu hilang, ataupun orang cakap senang cakap lah, gaib daripada tempat duduk belakang. Selepas daripada itu, memang orang cakap pemandu teksi ni memang tak berani lah untuk hantar penumpang jauh daripada lokasi lah. Maksudnya lokasi jauh macam luar daerah lah. Ada juga yang kongsi cakap kadang-kadang mereka pemandu teksi atau hailing ni dia pergi hantar penumpang kat lokasi yang agak jauh kan. Bila lokasi yang agak jauh, masa nak balik tu ada yang pernah nampak Pontianak dekat tengah jalan, ada yang nampak macam perempuan jalan, tiba-tiba perempuan tu gaib daripada pandangan mata. Itu pun ada. Okey, untuk kisah yang seterusnya. Okey, kisah seterusnya siapa nak kongsikan mungkin ada daripada anda pernah mendengar tentang kisah pemandu teksi yang menghantar perempuan berkaki kudung ke lokasi runtuhan Highland Tower. Yang mana kalau siapa yang tak pernah dengar, siapa nak cerita sikit je tentang kisah pemandu teksi yang hantar penumpang tanpa kaki ni, penumpang kudung ni. Yang mana satu malam seorang pemandu teksi ni dia lalu kawasan dia nak balik ke rumah. Bila dia nak balik ke rumah, dah satu jalan lah satu jalan. Orang cakap satu jalan nak ke lokasi perempuan ni nak pergi. Jadi penumpang ni pun naiklah kereta dia. Bila sampai dia tengoklah bila sampai kat kawasan tu, kita faham selepas daripada kejadian runtuhan tu, semua penghuni diminta untuk mengosongkan rumah. Jadi pelik juga kan kenapa dia nak pergi kawasan tu, sebab memang kawasan Highland Tower tu dah tak ada orang tinggal kan. Jadi dia cakap masa runtuhan tu dia antara salah seorang mangsa dan dia nak cari kaki dia. Dia tunjuk kaki dia kudung. Selepas itu dia buka pintu teksi tu, dia merangkak masuk dalam ke lokasi Highland Tower tu. Kemudian perempuan tu hilang. Ada lagi satu kisah. Mungkin kalau kisah ni mungkin anda tak pernah dengar tentang kisah pemandu teksi juga. Dia hantar penumpang dekat lokasi Highland Tower juga. Tapi penumpang dia ni adalah seorang lelaki yang mana bila dah sampai kat lokasi, dia macam pemandu teksi ni pun pelik jugalah kan. Yang mana sebab tertanya-tanyalah lokasi Highland Tower ni dah tak ada orang tinggal kan. Tapi bila malam mesti ada yang nak kenapa nak pergi ke lokasi tu kan. Bila sampai,
bila dia tengok ke arah penumpang lelaki dia ni, rupa-rupanya muka lelaki tu dipenuhi ulat ni. Ulat keluar daripada muka, jatuh seko-seko. Okey. Ada juga kat lokasi ni dikatakan, lokasi Halim Tower ni dikatakan lebih ada lagi mangsa, tetapi tanah terus diratakan dan ada banyak mangsa lagi yang orang cakap dikebumikan. Dikebumikan ataupun diratakan. Bukan dikebumikan lah, maksudnya bagi siapa dia diratakan sebab dah tak tahu nak cari mangsa macam mana. Dah macam susah sangat nak cari, sukar untuk mencari mangsa. Jadi lokasi tersebut diratakan bersama mangsa-mangsa yang tak dapat ataupun yang orang cakap gagal ditemui. Okey. Dekat Malaysia ada lagi satu kisah. Kisah tentang tragedi penerbangan ataupun sebuah kapal terbang milik MAS terhempas di Tanjung Kupang. Di mana dekat Tanjung Kupang ni pun ada kisah dia juga. Selain pada pemandu teksi yang dikatakan petang tu dia pergi hantar seorang, waktu maghrib lah, dia pergi hantar seorang wanita, yang mana wanita ni bagi tahu dia nak pergi ziarah. Selepas daripada kejadian tersebut, pihak kerajaan telah buat satu lokasi perkuburan untuk menempatkan semua mangsa. Dan petang tu perempuan ni dia bagi tahu pemandu teksi ni dia nak pergi ke kawasan tersebut. Kemudian dia tinggalkan anak dia dekat pemandu teksi yang dia letak dekat depan lah, dekat seat depan sebelah pemandu teksi ni. Kemudian selepas daripada itu perempuan tu gaib. Pemandu teksi ni pun tengok ke arah bayi tersebut. Bayi tu pun dah bertukar jadi bukannya bayi tapi batu nisan, dan turut juga gaib. Itu antara kisah dia. Sementara ada satu kisah yang Syafiq ingat tentang Tanjung Kupang ni, dia bukan dialami oleh pemandu teksi tau, tapi dialami oleh seorang pemilik kedai. Mana masa tu orang cakap kejadian tu banyak lah. Orang cakap pihak-pihak berkuasa macam bomba, macam polis yang pergi ke kawasan tersebut kan. Jadi ada seorang anggota polis ni, dia ambil duit, dia pergi kedai, kemudian dia ambil barang-barang. Pada ambil barang-barang tu dia bayar dekat tokek kedai ni ataupun pemilik kedai ni dengan wang RM5 yang berbuah hanyi. Lepas tu lepas dia keluar daripada tu, dia dah pergi jauh dah. Tokek kedai ni pun cium lah duit RM5 yang dibagi tu. Dia cium RM5 yang dibagi tu, betul bau hanyi darah. Selepas lebih kurang seminggu jugalah tokek kedai ni dia mengalami ataupun dia selalulah je nampak macam ada kelibat hitam, dan jugalah masa dia tidur tu jugalah sering ditindih oleh lembaga hitam. Lebih kurang seminggu jugalah tokek kedai ni alami gangguan macam tu. Banyak jugalah kisah-kisah seram yang berlaku di kawasan tersebut selepas kejadian dia. Antaranya ialah tentang ada penduduk kampung yang pergi ambil sebelah kasut Jadi mereka ambil sebelah kasut milik penumpang tu, tak boleh tidur malam, kena bagi balik. Duit pun ada jugalah. Banyak juga yang mengalami gangguan juga lepas ambil barang-barang milik mangsa di lokasi tersebut. Okey, setakat ini saja kisah seram yang Syafa nak kongsikan dengan anda. Sesungguhnya yang buruk itu datang daripada Syafa dan yang baik itu datangnya daripada Allah. Dan Syafa mendoakan anda semoga sentiasa dilindungi, anda dan juga keluarga anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Dan semoga anda diberikan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang banyak dan juga rezeki yang lancar. Semoga kita bertemu lagi dalam episod ataupun tak kira sama ada episod seri seram episod cerita seram Khamis malam Jumaat ataupun cerita-cerita seram yang lain. Dan kepada anda, jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah seram seperti Langsui Ladang Getah dan juga kisah seram kereta terpakai yang berhantu. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.